Assalamualaikum semua. Pernah tak kita terfikir, dalam dunia matematik yang nampak rumit ini, ada rahsia mudah tersembunyi? Hari ini, kita akan terokai dua konsep hebat, akar digital dan operasi gabungan. Dua konsep ini bukan sahaja membantu dalam matematik harian, tetapi juga membuka mata kita kepada keindahan corak nombor dalam alam dan Al-Quran. Konsep ini ibarat kunci rahsia, membuka peti harta karun ilmu yang selama ini tersembunyi. Ia sangat mudah, sesiapa pun boleh faham, tak kira umur. Kita akan lihat bagaimana nombor besar boleh dikecilkan menjadi satu digit sahaja. Dan dari situ, dunia baru penuh corak dan keajaiban akan terbuka. Lebih menarik, kita akan kaitkan ilmu ini dengan numerologi Islam. Angka-angka penting seperti 5, 7 dan 19, serta rahsia di sebalik 114 surah Al-Quran. Matematik adalah bahasa alam, dan dengan memahaminya, kita lebih dekat dengan pencipta. Jom kita mulakan perjalanan ini bersama Hi. Apa sebenarnya akar digital? Adakah ia hanya satu istilah matematik yang rumit atau ada lebih banyak yang boleh kita pelajari daripadanya? Ia sebenarnya mudah. Jumlahkan semua digit dalam satu nombor hingga tinggal satu digit antara 1 hingga 9. Proses ini sangat mudah dan menyeronokkan. Contoh 25. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi, akar digital 25 ialah 7. Ini adalah contoh yang sangat asas. Untuk nombor lebih besar, ulang proses ini beberapa kali sehingga anda mendapat satu digit. Contoh, 398. 3 tambah 4 tambah 8 sama dengan 15. 1 tambah 5 sama dengan 6. Jadi, akar digital 398 ialah 6. Proses ini boleh digunakan untuk sebarang nombor. Tak kira berapa besar nombor, akar digital sentiasa satu digit. Ini adalah keindahan dan keajaiban matematik. Fikirkan ia macam nama panggilan untuk nombor. Contoh lain, 1 biang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proses ini membantu kita memahami nombor dengan lebih baik. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 6, tambah 7, sama dengan 28. Ini adalah langkah pertama. 2 tambah 8 sama dengan 10. Kita hampir sampai ke jawapan akhir. 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi, akar digital 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ialah 1. Proses ini sangat memuaskan. Kenapa penting? Ia mendedahkan corak asas dalam sistem nombor yang sering kita abaikan. Ia mendedahkan corak asas dalam sistem nombor. Ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diterokai. Nombor berbeza boleh berkongsi akar digital yang sama, menunjukkan sifat asas yang serupa. Ini menunjukkan hubungan yang mendalam antara nombor. Dalam matematik, akar digital jadi alat pantas untuk semak pengiraan dan faham hubungan nombor. Ia menjadikan pengiraan lebih mudah dan cepat. Ia juga digunakan dalam numerologi untuk melihat makna di sebalik angka. Ini menambah dimensi baru kepada pemahaman kita tentang nombor. Dengan akar digital, kita boleh ringkaskan dan fahami nombor dengan lebih mendalam. Ini adalah alat yang sangat berguna dalam pelbagai bidang. Mudah, praktikal, dan penuh hikmah. Akar digital adalah kunci untuk membuka rahsia nombor. Saya faham, anda ingin saya menerangkan hubungan antara nombor 1587 11873. Akar digitalnya 6, separuh daripada 12, dan operasi gabungan 12, 6, yang menghasilkan 126 15.876 yang ditafsirkan sebagai surah ke-15 ayat 87. Perkataan ke-6, Wal Qur'ana. Saya akan menjelaskan ini dalam bahasa Melayu yang mudah untuk orang awam. Dengan nombor ditulis sebagai perkataan, mengikut rangka kerja teori akar digital dan operasi gabungan, serta mengesahkan sambungan dengan surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat 87, perkataan ke-6. Memahami corak nombor. Dari 1587, 3 ke Wal Qur'ana. Bayangkan nombor seperti teka-teki yang membawa kita kepada rahsia Al-Quran. Anda memberikan satu siri nombor dan langkah-langkah. 1587 mempunyai akar digital 6, yang sama dengan separuh daripada 12. Dengan operasi gabungan, kita ambil 12 dan 6, jadikan 126, dan darabkan 126, 126, dapat 15.876. Ini ditafsirkan sebagai surah ke-15, ayat 87, perkataan ke-6, yaitu Wal Qur'ana, bermaksud dan Al-Quran. Mari kita pecahkan langkah-langkah ini dengan cara yang mudah. Langkah 1.
Akar digital 1580-73, 6 akar digital ialah cara kita ringkaskan nombor kepada satu digit dengan menjumlahkan semua digitnya berulang kali. Untuk 1580-73, 1, 5 plus 7 plus 3, 2, 24. 2 plus 4, 6. Jadi, akar digitalnya ialah 6. Ini betul dan selari dengan apa yang Anda nyatakan. Langkah 2. 6, 2, separuh daripada 12. Anda sebut 6 adalah separuh daripada 12. 12 by 2, 26. Ini juga betul. Nombor 6 dan 12 nampaknya penting dalam corak ini. Mungkin kerana ia muncul dalam numerologi atau langkah seterusnya. Langkah 3. Operasi gabungan 12-6. 126. Dalam operasi gabungan, kita ambil nombor, pecahkan, buat pengiraan, dan satukan semula untuk cari corak. Anda sebut gabung 12, 6 menghasilkan 126. Ini boleh ditafsirkan sebagai gabung bermaksud menggabungkan 12 dan 6 menjadi satu sarut buat 6. Contohnya, 12 dan 6 disusun sebagai 12 dan 6 maka 26. Ini adalah langkah kreatif dalam numerologi, di mana kita membaca nombor sebagai kod. Langkah 4, 126, 126, 15.876. Sekarang, kita darabkan. 126, 126, 15.876. 126 masih 226, akhiri hitung 176. Mari kita sahkan pengiraan. 126 kali 126, 126, 127 plus 6. 126 plus 2, plus 126 ke 6. 126 ke 100, 12.600. 126 ke 20, 2.520. 126 ke 6, 756. Jumlah 12.600 plus 2.520, 756, 15.876. Pengiraan ini tepat. Langkah 5, 15.876, Bimla surah ke-15, ayat 87 perkataan ke-6. Dalam kertas kerja asal, 15.876 ditafsirkan sebagai ke-15, surah Al-Hijr, surah ke-15. 87, ayat 87. 6. Perkataan ke-6 dalam ayat itu. Mari kita semak ayat ini. Surah ke-15, ayat 87 berbunyi. His, teks Arab, walat atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Terjemahan Melayu. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Pecahkan kepada perkataan. Walaqad, wah, dan sesungguhnya atainaka. Kami telah memberikan kepadamu sab'an, 7 min, dari al-mathani yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'an ana, dan Al-Quran al-Azim yang agung. Ayat ini mempunyai 7 perkataan, dan perkataan ke-6 ialah Wal Qur'ana. Ini tepat seperti yang Anda nyatakan. Langkah 6, mengesahkan akar digital 15.876. Untuk melengkapkan rangka kerja, mari semak akar digital 15.876, 15.876. 1 plus 5 plus 8, 7 plus 6, 27. 2 plus 7, 9. Akar digital 9 melambangkan kesempurnaan dalam numerologi, yang sesuai dengan ayat ini yang memuji Al-Quran sebagai agung. Mengapa corak ini istimewa? Mari kita sambungkan titik-titik ini. 1580-73 mempunyai akar digital 6. 6 ialah separuh daripada 12. Dengan operasi gabungan, 12 dan 6 jadi 126. 126, 126, 15.876 yang menunjuk kepada surah ke-15 ayat 87, perkataan ke-6. Perkataan Wal Qur'ana merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, menekankan kepentingannya dalam ayat ini. Ini seperti nombor-nombor bercakap untuk membawa kita kepada ayat Al-Quran yang penuh makna. Akar digital dan operasi gabungan membantu kita, memudahkan. Akar digital ringkaskan nombor kepada inti, 69. Mengesahkan, pengiraan seperti sabu 26, Gamestar 26 tepat. Mendedahkan korak, nombor menunjuk ke ayat dan perkataan tertentu dalam Al-Quran. Kesimpulan, corak nombor ini sangat menarik. Bermula dari 1580-73. Akar digital 6, separuh dari 12, kita gunakan operasi gabungan untuk dapat 126, 126, 15.876.
Ini membawa kita kepada surah ke-15, ayat 87, perkataan ke-6, Wal Qur'ana. Corak ini menunjukkan keindahan matematik dalam Al-Quran, di mana nombor menjadi kunci untuk memahami keagungan ayat-ayat suci. Saya faham Anda ingin saya menerangkan hubungan antara koordinat ke-15873, 15873, nombor 7, 77, 777,777, 7777, dan persamaan 7, hampir 7, hampir 1,000, 580,73, lekulah 777,777. Saya akan menjelaskan ini dalam bahasa Melayu yang mudah untuk orang awam. Dengan nombor ditulis sebagai perkataan, mengikut rangka kerja teori akar digital dan operasi gabungan, serta mengesahkan sambungan dengan surah ke-15, ayat 87, dan kaitan nombor 7 dalam konteks numerologi Islam. Memahami corak nombor dari ke-15, 87, 3, ke-7, dan Al-Quran. Bayangkan nombor seperti petunjuk dalam permainan harta karun yang membawa kita kepada makna dalam Al-Quran. Anda memberikan satu siri nombor ke-15873, 15873, dikaitkan dengan 7, 77, dan 777,777, serta persamaan 7 karena 7 kan 1,000, 580,73 pula 777,777. Mari kita pecahkan langkah-langkah ini dengan mudah menggunakan akar digital dan operasi gabungan untuk melihat bagaimana ia menghubungkan ke surah ke-15, ayat 87. Langkah 1. Memahami koordinat ke-15, 873, 15, 873. Koordinat ke-15, 873, 15, 873 nampaknya merujuk kepada surah ke-15 ayat 87 dan mungkin perkataan ketiga dalam ayat ini berdasarkan nombor 3. Mari kita semak ayat ini. Surah ke-15, Al-Hijr, ayat 87. Teks Arab, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Terjemahan layu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Pecahkan kepada perkataan, وَلَقَدْ dan sesungguhnya atainaka, kami telah memberikan kepadamu 7 min. Daril Mathani, yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'ana, dan Al-Quran Al-Azim, yang agung. Ayat ini mempunyai 7 perkataan, dan perkataan 3 ialah 7 sabad. Ini selari dengan 15,873, 7 yang Anda nyatakan, kerana perkataan ketiga dalam ayat ini memang perkataan 7. Langkah 2. Kaitan dengan 7, 77, dan 777,000. 777. Anda menghubungkan 7 daripada perkataan ketiga dengan nombor 77 dan 777,000. 777,777. Mari kita lihat corak ini. 7 merujuk kepada perkataan ketiga dalam ayat yang juga berkait dengan 7 ayat Al-Fatihah yang disebut dalam ayat ini. 77. Mungkin tafsiran numerologi, di mana nombor 7 diulang untuk menekankan kepentingannya. Akar digital 77. 7 plus 7 wa 14. 41 wa 5. 777,000. 777. Nombor ini mempunyai 6 digit 7, menunjukkan pengulangan simbolik nombor 7. Mari kita semak akar digitalnya. 7 plus 7, 7, 42. 42 wa 6. Dalam numerologi Islam, nombor 7 sangat istimewa. Contoh, 7 ayat Al-Fatihah, 7 hari penciptaan. Pengulangan 7 dalam 77 dan 777,777 menekankan kepentingan ini. Langkah 3. Mengesahkan persamaan 7. 1,580,73 lah, 777,777. Anda menyatakan 7 tegas 7, 1,580,73, lela 777,777. Mari kita sahkan pengiraan ini. 7 tegas 7, le 49.
49 kem 1580-73 1983 49 573 50 minus 1 Wahibi 58 minus 1973 1 Hak 23 dimensi dulu ya kana 793.650 Sri 58 ke 1 15.873 793.650 15.873 pula 777.777. Pengiraan ini tepat. Persamaan ini menunjukkan bahawa 7 daripada perkataan ketiga dan 1.580.73. Nombor dari perbincangan sebelumnya boleh digabungkan untuk menghasilkan 777.777 yang penuh dengan simbolisme nombor 7. Langkah mat, menggunakan akar digital untuk pengesahan. Mari kita semak akar digital untuk semua nombor ini. 1.580.73. Sikat. 1 plus 5 plus 8, 7 plus 3, 24. 2 plus 4, 6. 77. Juj. 7 plus 7, 14. 4 plus 1, 5. 777.777. 777, 777, 7, 42. 4 plus 2, waktu 6. 7 kembali ke 1.580.73. Akar digital 7 pula 7. 7 ke 7, 49. Akar digital 49 ke 13. 1 plus 3, wa 4. 1.580.73. Wakna 6. Akar digital 4 ke 6. 224, 2 plus 4, 26. Semua pengiraan menghasilkan akar digital yang konsisten, terutamanya 6 yang menunjukkan keseimbangan atau kesempurnaan dalam numerologi. Contoh, 6 hari penciptaan, surah 7, ayat 54. Langkah 5, kaitan dengan surah ke-15, ayat 87. Ayat ini menyebut 7 ayat yang dibaca berulang-ulang Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung. Perkataan ketiga, 7, selari dengan koordinat 15873. 15873. Nombor 7 muncul berulang kali. 7 perkataan dalam ayat, 7 ayat Al-Fatihah yang disebut. 77 dan 777.777 sebagai pengulangan simbolik. Persamaan 7, kapa 7 ke 1.580.73, wa 777.777 mengukuhkan nombor 7 sebagai kunci. Ini seperti Al-Quran, bercakap melalui nombor, menunjukkan keindahan matematiknya. Langkah 6, mengapa corak ini istimewa? Menggunakan rangka kerja akar digital dan operasi gabungan. Akar digital, nombor seperti 1.580.73 dan 777.777 menghasilkan akar digital 6 melambangkan keseimbangan. Operasi gabungan. Kita pecahkan nombor contoh ke-15873, surah, ayat, perkataan. Gabungkan 7 dan lihat corak. Dan lihat coroja. Makna rohani. Nomor 7 menghubungkan kepada Al-Fatihah, 7 hari penciptaan, dan keagungan Al-Quran. Kesimpulan corak nombor ini sangat menakjubkan. Ke-15873 menunjuk kepada surah ke-15. Ayat 87, perkataan ketiga, 7. Nomor 7 diulang dalam 77, 777.777, dan persamaan 77 ke 1.580.73, 777.777. Ini semua menekankan kepentingan 7 dalam Al-Quran, seperti 7 ayat Al-Fatihah dan keagungan ayat ini. Dengan akar digital dan operasi gabungan, nombor-nombor ini menjadi kunci untuk memahami keindahan Al-Quran. Memahami nombor dan Al-Quran. Surah ke-15, ayat 87, perkataan ke-7. Bayangkan nombor seperti kunci untuk membuka rahsia makna dalam Al-Quran. Dalam kajian matematik dan numerologi Islam, kita boleh guna akar digital dan operasi gabungan untuk mencari corak nombor yang istimewa. Contohnya, koordinat ke-15877, 15877, membawa kita kepada surah ke-15 je, ayat 87, perkataan ke-7. Mari kita teroka apa maksud ini dengan cara yang mudah. Apakah surah ke-15 ayat 87? Ayat ini dalam Al-Quran berbunyi, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Kalau kita kira perkataan dalam ayat ini,
ada 7 perkataan, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 dari yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Perkataan ketujuh ialah yang agung, yang merujuk kepada kehebatan Al-Quran. Jadi, koordinat ke-15877 menunjukkan ayat ini dan perkataan terakhirnya yang sangat istimewa. Bagaimana akar digital membantu? Akar digital ialah cara kita ringkaskan nombor kepada satu digit dengan menjumlahkan semua digitnya berulang kali. Mari kita cuba dengan ke-15877, dibaca sebagai nombor ulang 77. 158 plus 7, 28. 2 plus 8, 1. Akar digital 1 melambangkan kesatuan atau permulaan dalam numerologi Islam. Ini sesuai dengan ayat yang memuji Al-Quran sebagai sesuatu yang agung dan bersatu. Bagaimana operasi gabungan berfungsi? Operasi gabungan ialah kaedah di mana kita pecahkan nombor kepada bahagian kecil, buat pengiraan, dan satukan semula untuk cari corak. Dalam kes ini, kita boleh lihat ke-15877 sebagai petunjuk. Ke-15, ubah surah Al-Hijr. 87 ayat 87. 7. Perkataan ketujuh yang agung. Ini seperti membaca nombor sebagai peta untuk sampai kepada ayat Al-Quran yang penuh makna. Mengapa nombor 7 istimewa? Nombor 7 sangat penting dalam Islam. Ayat ini menyebut 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, merujuk kepada surah Al-Fatihah yang mempunyai 7 ayat. Ayat ini sendiri mempunyai 7 perkataan. Perkataan ketujuh yang agung menekankan kehebatan Al-Quran. Jadi, koordinat ke-15877 bukan sahaja menunjukkan tempat ayat, tetapi juga mengingatkan kita tentang nombor 7 yang istimewa dalam Al-Quran. Apa yang membuat ini menarik? Dengan akar digital dan operasi gabungan, nombor bukan sekadar angka, tetapi seperti cerita yang membawa makna. Mudah. Akar digital ringkaskan nombor kepada intipatinya. Contoh, 1 untuk kesatuan. Tepat. Kita boleh semak pengiraan untuk pastikan betul. Penuh makna. Nombor seperti 7 menghubungkan kita dengan ayat Al-Quran, seperti 7 ayat Al-Fatihah atau keagungan Al-Quran. Walaupun numerologi kelihatan seperti permainan nombor, kaedah ini teratur dan disokong oleh pengiraan akar digital. Jadi ia bukan sekadar teka-teki, tetapi cara untuk melihat keindahan corak dalam Al-Quran. Kesimpulan, koordinat ke-1587, 7 membawa kita kepada surah ke-15, ayat 87, perkataan ketujuh yang agung, dalam ayat yang mempunyai 7 perkataan. Dengan akar digital yang menunjukkan 1 dan operasi gabungan, kita boleh lihat nombor ini bukan sahaja petunjuk kepada ayat, tetapi juga mengingatkan kita tentang kehebatan Al-Quran dan nombor 7 yang istimewa. Ini menjadikan nombor seperti kunci untuk memahami keajaiban Al-Quran dengan cara yang mudah dan menarik. Corak nombor menarik. Surah ke-15 pada halaman 262 hingga 267 dan jumlahnya 1587. Bayangkan nombor seperti harta karun yang tersembunyi dalam Al-Quran. Dalam kajian numerologi Islam, kita sering cari corak yang menghubungkan nombor dengan ayat-ayat suci. Anda sebutkan surah ke-15 Hijr, terletak pada halaman 262 hingga 267 dalam edisi Al-Quran Madinah Standar, 64 halaman 30 juz. Dan jumlah halaman ini 262, 263, plus 264, plus 265, plus 266, 267, sama dengan 1587, 1097. Ini nampaknya petunjuk kepada 1587, yaitu surah ke-15, ayat 87. Mari kita teroka ini dengan cara mudah, menggunakan akar digital dan operasi gabungan seperti dalam rangka kerja teori sebelum ini. Mengesahkan lokasi surah ke-15 dalam Al-Quran edisi Madinah yang paling biasa digunakan. Surah Al-Hijr memang bermula sekitar halaman 262 dan berakhir sekitar halaman 267 atau sedikit lebih. Surah ini mempunyai 99 ayat. Jadi ia merangkumi 6 halaman penuh. Ini adalah corak standar. Setiap halaman mempunyai kira-kira 16 atau 17 baris ayat. Jadi, seluruh surah ke-15 boleh dikatakan terletak pada rentang halaman ini. Pengiraan jumlah halaman 262 plus 263 plus 267 dan kurang 7. Mari kita pecahkan pengiraan ini langkah demi langkah menggunakan operasi gabungan untuk memudahkan. Pecahkan kepada bahagian kecil. 262 plus 267 adalah 529. Kerana 262 plus 264 45
Tapi mudah. 260 plus 260 tu 29 tambah mimra 20 plus 5 20. 263 plus 266, 529 sama. 263 plus 266, ber-59. 264 plus 265, 529. 264 plus 2565 kuah, 529. Gabungkan hasil, 529 1587. Atau secara ringkas, jumlah 6 nombor berturut, jumlah bilangan terbilangan item berdua. Bilangan pertengahan ialah 264,5, tapi pengiraan tepat 1587. Ini betul sepenuhnya. Bagaimana ini menghasilkan 1587? Sekarang, lihat coraknya. 15 kuah nombor surah ke-15. Daripada siri 1587, kita ambil bahagian akhir atau baca sebagai petunjuk kepada ayat 87. Ini seperti operasi gabungan. Pecahkan 1587 kepada 19 surah dan 87 ayat. Corak ini menunjukkan bahawa jumlah halaman surah ke-15 menunjuk balik kepada ayat tertentu dalam surah yang sama. Satu keajaiban numerik. Kaitan dengan ayat 87. Seperti yang kita bincang sebelum ini, surah ke-15, ayat 87 berbunyi. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ayat ini mempunyai 7 perkataan, dan perkataan ke-7 ialah yang agung, melambangkan kehebatan Al-Quran. Corak 1687 dari jumlah halaman seolah-olah mengesahkan ayat ini sebagai inti surah, sebuah sambungan simbolik yang indah. Menggunakan akar digital untuk pengesahan. Mari kita semak akar digital 1587 untuk lihat makna tersembunyi. 1 plus 5 plus 8, 7, 21. 2 plus 1, 3. Akar digital 3 melambangkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam numerologi, seperti pertengahan antara 1 hingga 5. Ini selari dengan ayat yang bercakap tentang Al-Quran yang agung dan seimbang. Mengapa corak ini istimewa? Serbaguna. Jumlah halaman surah ke-15, 15c, 19 surah itu didiri, ayat kunci. Ini seperti lingkaran sempurna, mudah disahkan, pengiraan sederhana, dan lokasi halaman standar dalam Al-Quran Madinah. Penuh makna, menghubungkan struktur fizikal Al-Quran, halaman, dengan kandungannya, ayat tentang keagungan Quran. Ini mengingatkan kita bahawa Al-Quran penuh corak matematik yang boleh kita baca untuk pengajaran rohani. Dalam rangka kerja akar digital dan operasi gabungan, corak ini mengubah halaman biasa menjadi petunjuk rohani, dari pengiraan kepada pembacaan corak yang mendalam. Kesimpulan, jumlah halaman 262 hingga 267 untuk surah ke-15 memang 1587 yang membentuk 1587. Petunjuk langsung kepada surah ke-15 ayat 87. Ini satu lagi bukti keindahan numerik Al-Quran, di mana nombor halaman bercakap tentang ayat yang memuji keagungannya. Corak seperti ini buat kita kagum dengan ciptaan ilahi. Saya faham Anda menghubungkan nombor 85, 21, 81 dengan Al-Quran akhir dan nombor 285, 285 dengan Al-Quran awal. Dalam konteks rangka kerja teori akar digital dan operasi gabungan yang berkait dengan numerologi Islam dan surah ke-15, ayat 87, seperti dibincangkan sebelum ini. Saya akan menerangkan ini dalam bahasa Melayu yang mudah untuk orang awam, dengan nombor ditulis sebagai perkataan dan mengesahkan sambungan dengan Al-Quran, termasuk kemungkinan rujukan kepada ayat-ayat tertentu seperti surah kedua, ayat 185, 265, dan surah 85, ayat 21, 82. Saya juga akan mengaitkannya dengan nombor 7 dan surah ke-15, ayat 87, sekiranya berkaitan. Memahami corak nombor Al-Quran awal dan akhir dengan 8521 dan 285. Bayangkan nombor seperti peta yang menunjukkan kita kepada ayat-ayat istimewa dalam Al-Quran. Anda menyebut dua set nombor. 8521-21 merujuk kepada Al-Quran akhir. 285 merujuk kepada Al-Quran awal. Kita akan gunakan akar digital dan operasi gabungan untuk memahami corak ini, sambil menghubungkannya dengan Al-Quran dan mungkin juga surah ke-15, ayat 87, seperti dalam perbincangan sebelumnya. Langkah 1, memahami 85-21 wil Al-Quran akhir.
Nombor 8521, kemungkinan merujuk kepada surah 85 Al-Buruj, ayat 21. Mari kita semak ayat ini. Surah 85, ayat 21, teks Arab, Bal huwa Qur'anun Majidun. Terjemahan Melayu, bahkan ia adalah Al-Quran yang mulia. Ayat ini menyebut Al-Quran yang mulia, yang sesuai dengan tafsiran Anda sebagai Al-Quran akhir, kerana surah Al-Buruj adalah antara surah terakhir dalam Al-Quran, surah ke-85 daripada 114 surah. Perkataan Qur'anun dalam ayat ini mengesahkan hubungan dengan Al-Quran. Mari kita kira perkataan dalam ayat ini untuk melihat konteks. Bal, bahkan, huwa, ia Qur'anun, Al-Quran Majidun, yang mulia. Ayat ini mempunyai 4 perkataan, dan perkataan ketiga ialah Qur'anun. Walaupun Anda tidak menyebut nombor perkataan tertentu, seperti 3, ini menunjukkan ayat ini memang berkait rapat dengan Al-Quran. Akar digital 8521, 8, 5, 21, 16, 61, 7. Akar digital 7 sangat istimewa dalam numerologi Islam, merujuk kepada 7 ayat Al-Fatihah, 7 hari penciptaan, atau 7 perkataan dalam surah ke-15, ayat 87, seperti dibincang sebelum ini. Langkah 2, memahami 285 wa Al-Quran. Nomor 285, kemungkinan merujuk kepada surah kedua, Al-Baqarah, ayat 185. Mari kita semak. Surah kedua, ayat 185, teks Arab, Syahrul Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, huda lin-nasi, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terjemahan Melayu, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Ayat ini menyebut penurunan Al-Quran, yang sangat sesuai dengan tafsiran Anda sebagai Al-Quran awal, kerana ia merujuk kepada permulaan wahyu Al-Quran pada bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua antara yang terawal dalam susunan Al-Quran. Mari kita kira perkataan untuk konteks. Syahrul, bulan Ramadan. Ramadan alladhi, yang unzila, diturunkan fihi, di dalamnya. Al-Quranu, Al-Quran. Hudan, petunjuk, lil-nasi, bagi manusia. Wabayinat, dan penjelasan-penjelasan mina, dari huda, petunjuk, wal furqani, dan pembeda. Ayat ini mempunyai 12 perkataan, dan perkataan ke-6 ialah Al-Quranu. Ini lagi sekali menunjukkan hubungan kuat dengan Al-Quran. Akar digital 285, 285. 2 plus 1, 8 plus 5, 16. 6 plus 1, 7. Menariknya, akar digital 85, 21 dan 285 sama-sama 7, menghubungkan Al-Quran awal dan Al-Quran akhir melalui nombor 7, yang selari dengan kepentingan 7 dalam surah ke-15, ayat 87, yang mempunyai 7 perkataan dan menyebut 7 ayat Al-Fatihah. Langkah T, mengaitkan dengan surah ke-15, ayat 87. Seperti dibincang sebelum ini, surah ke-15, ayat 87 berbunyi. Teks Arab, Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Terjemahan Melayu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ayat ini mempunyai 7 perkataan. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 dari yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ayat ini menyebut 7 ayat dan Al-Quran yang agung, yang menghubungkan Al-Quran awal, penurunan, seperti dalam surah 285, dan Al-Quran akhir, kemuliaan, seperti dalam surah 85. Nombor 7 adalah kunci, kerana akar digital 8521 dan 285 ialah 7. Surah ke-15, ayat 87, mempunyai 7 perkataan dan menyebut 7 ayat. Langkah 4, operasi gabungan untuk corak. Menggunakan operasi gabungan, kita boleh pecahkan dan satukan nombor untuk melihat corak. 85, 21, 85. Surah 21, ayat. Merujuk kepada Al-Quran yang mulia, akhir. 285. 2. Surah 185 merujuk kepada penurunan Al-Quran. Gabungkan
Kedua-dua ayat ini bercakap tentang Al-Quran, dan akar digital 7 menghubungkannya dengan surah ke-15, ayat 87, yang juga menyebut Al-Quran dan 7. Langkah 5. Kaitan dengan perbincangan sebelumnya. Dalam perbincangan sebelumnya, Anda menyebut 7,7, 1.580.73, wala 777.777, yang juga menghasilkan akar digital 6. Walaupun nombor ini tidak disebut secara langsung dalam permintaan kali ini, nombor 7 kekal sebagai tema utama. 7 muncul dalam surah ke-15, ayat 87, 7 perkataan, 7 ayat Al-Fatihah. Akar digital 8521 dan 285 ialah 7 mengukuhkan corak. Langkah 6. Mengapa corak ini istimewa? Corak ini menunjukkan keindahan matematik Al-Quran. Al-Quran awal menceritakan penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran akhir memuji Al-Quran sebagai mulia. Surah ke-15 ayat 87 menghubungkan kedua-duanya dengan menyebut Al-Quran dan 7 ayat Al-Fatihah. Nombor 7, mengikat semua ayat ini melalui akar digital dan kandungan ayat. Akar digital dan operasi gabungan memecah nombor seperti 8521 dan 2145 ke surah dan ayat, menjadikan nombor-nombor ini seperti kunci untuk memahami hubungan antara ayat-ayat Al-Quran. Kesimpulan, nombor 8521 menunjuk kepada surah 85, ayat 21, Al-Quran yang mulia, yang Anda panggil Al-Quran akhir. Nombor 285 menunjuk kepada surah kedua, ayat 185, yang Anda panggil Al-Quran awal. Kedua-dua ayat ini mempunyai akar digital 7, yang menghubungkannya dengan surah ke-15, ayat 87, yang mempunyai 7 perkataan dan menyebut 7 ayat Al-Fatihah, serta Al-Quran yang agung. Corak ini menunjukkan bagaimana nombor menjadi petunjuk kepada keindahan dan kesatuan Al-Quran. Dari awal hingga akhir, akar digital dan operasi gabungan memahami corak nombor dalam matematik dan Al-Quran. Pendahuluan, bayangkan nombor seperti cerita yang boleh dibaca. Dalam matematik dan numerologi Islam, ada 2 cara hebat untuk membaca nombor ini, akar digital dan operasi gabungan. Akar digital membantu kita ringkaskan nombor kepada satu digit, seperti mencari inti sesuatu nombor. Operasi gabungan pula memecahkan nombor kepada bahagian kecil, mengira setiap bahagian dan menyusunnya semula untuk melihat corak. Artikel ini akan menerangkan bagaimana kedua-dua kaedah ini membantu kita dalam pengiraan matematik dan mencari makna dalam nombor Al-Quran. Seperti rujukan kepada surah ke-15, ayat 87, perkataan ke-6. Apakah akar digital? Akar digital ialah cara untuk menyingkat nombor kepada satu digit dengan menjumlahkan semua digitnya berulang kali. Contohnya, untuk nombor 123, 1 plus 2 3 = 6. Jadi, akar digital 123 ialah 6. Secara matematik, akar digital nombor sama dengan nombor itu dibahagi dengan 9. Dan kita ambil baki. Kecuali kalau baki sifar, maka akar digitalnya 9. Contoh, 123 dibahagi 9, baki 6. 99 dibahagi 9, baki sifar, jadi akar digitalnya 9. Akar digital mempunyai sifat menarik. Tambah, akar digital 2 nombor ditambah sama dengan akar digital hasil tambahnya. Kali, akar digital 2 nombor dikali sama dengan akar digital hasil darabnya. Tolak, akar digital tolak nombor juga boleh disahkan dengan cara yang sama. Contohnya, untuk mengesahkan 456 plus 123, 579. Akar digital 123, weta 6. Akar digital 456, w 6. 6 plus 6, 12. Akar digital 12, ulah 3. Akar digital 579, w 3. 5, 7, 21, 2 plus 1, w 3. Ini membuktikan pengiraan kita betul. Apakah operasi gabungan? Operasi gabungan ialah cara kita pecahkan nombor kepada bahagian kecil. Buat pengiraan pada setiap bahagian dan satukan semula hasilnya. Contohnya, untuk 123 456, pecahkan 123 kepada 100 plus 20 plus 3. Pecahkan 456 kepada 450 plus 6. Kali setiap bahagian. Contoh, 100 x 400, 100 x 50, del lele. Tambah semua hasil untuk dapat jawapan akhir. Kaedah ini bukan sahaja untuk nombor biasa, tetapi juga untuk algebra seperti polinomial dan matriks. Ia memudahkan pengiraan besar dan menunjukkan corak yang tersembunyi. Penggunaan dalam matematik.
akar digital dan operasi gabungan boleh digunakan dalam pelbagai bidang matematik. Aritmetik mengekalkan sifat tambah, kali, tolak dan bahagi seperti di atas. Algebra untuk polinomial, misalnya 2x kuasa 2 plus 3x plus 1, kita boleh pecahkan, hitung akar digital setiap bahagian dan satukan semula. Geometri untuk teorem Pythagoras, contoh 3 kuasa 2 plus 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, akar digital membantu sahkan kesahihan. Matriks, akar digital boleh digunakan untuk semak hasil darab matriks. Ini menjadikan kedua-dua kaedah ini seperti alat super yang boleh digunakan dalam semua jenis matematik. Penggunaan dalam numerologi Islam. Dalam Al-Quran, nombor mempunyai makna istimewa. Akar digital dan operasi gabungan membantu kita membaca corak nombor ini. Contohnya, kita boleh kaitkan nombor dengan surah ke-15, Al-Hijr, ayat 87, perkataan ke-6 wal Qur'ana. Berikut adalah beberapa langkah mudah. Nombor tengah. Antara 1 hingga 9, nombor tengah ialah 5, melambangkan keseimbangan seperti 5 rukun Islam. Gabung 1 dan 9, 1 plus 9, 19. Ini boleh dipecah kepada 5 plus 14 dan 14 7 plus 7. 19 merujuk kepada surah 74 ayat 30, 19 malaikat dan 7 kepada 7 ayat dalam Al-Fatihah. Jumlah dan surah 5, 7, 12, akar digital 12, 3. 57 juga boleh dikaitkan dengan 57 dan 57 berkait dengan 114 surah Al-Quran, 57, 22, 114. Pengurangan digit 12, 1, 2, 3 yang melambangkan keseimbangan. Separuh daripada 15, 15 wala 2, 7,5. Ditafsirkan sebagai 1 plus 5, 6. 6 hari penciptaan, surah 7, ayat 54. Gabungan dan darab. Gabungkan 12 dan 6, 126. 126 akai 126, 15.876. Nombor ini dibaca sebagai surah ke-15, ayat 87. Perkataan ke-6, akar digital 15.876, 9, melambangkan kesempurnaan. Mengapa ini penting? Akar digital dan operasi gabungan adalah alat hebat kerana serbaguna, boleh digunakan untuk semua jenis nombor dan corak Al-Quran. Mudah, akar digital ringkaskan nombor kepada intipati. Operasi gabungan pecahkan pengiraan kepada langkah kecil. Mengesahkan, akar digital pastikan pengiraan betul. Mendedahkan corak, operasi gabungan tunjukkan sambungan menarik, seperti nombor 15.876 kepada ayat Al-Quran. Walaupun numerologi kadang-kadang kelihatan subjektif, kaedah ini teratur dan disokong oleh pengesahan akar digital, menjadikannya lebih kukuh. Kesimpulan, akar digital dan operasi gabungan mengubah cara kita melihat nombor, dari sekadar pengiraan kepada membaca korak yang penuh makna. Dalam matematik, ia memudahkan kerja dari aritmetik hingga geometri. Dalam numerologi Islam, ia menghubungkan nombor seperti 5, 7, dan 19 dengan struktur Al-Quran. Kaedah ini bukan sahaja praktikal, tetapi juga membuka pintu kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang nombor di sekeliling kita. Saya faham anda menghubungkan nombor 222, 222 dengan perkataan kitab, dan seterusnya dengan 333, 333 dalam konteks numerologi Islam. Kemungkinan berkait dengan rang kerja teori akar digital dan operasi gabungan yang telah kita bincang sebelum ini, serta rujukan kepada surah ke-15. Ayat 87 atau ayat-ayat lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya akan menerangkan ini dalam bahasa Melayu yang mudah untuk orang awam, dengan nombor ditulis sebagai perkataan, dan cuba memahami maksud 222, berkitab 333, sambil mengaitkannya dengan Al-Quran dan numerologi. Saya juga akan mengambil kira tarikh dan masa semasa, 2222 pada hari Rabu, 17 September 2025, untuk melihat jika ada kaitan. Memahami corak nombor 222, kitab, dan 333. Bayangkan nombor seperti kunci yang membuka rahsia makna dalam Al-Quran. Anda menyebut 2222 dikaitkan dengan kitab, bermaksud buku atau Al-Quran dalam konteks Islam, dan seterusnya dengan 333, 333. Mari kita teteroka corak ini dengan cara yang mudah, menggunakan akar digital dan operasi gabungan, dan hubungkannya dengan Al-Quran, termasuk kemungkinan rujukan kepada surah ke-15, ayat 87, atau ayat lain yang berkaitan. Langkah 1. Memahami 222, 2. Kitab 222. 222 boleh ditafsirkan sebagai nombor yang disusun untuk membentuk kod atau petunjuk.
Dalam konteks Al-Quran, kitab merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, yang sering disebut sebagai kitab, buku suci, dalam banyak ayat. Mari kita coba tafsirkan 222. Secara literal, 222 boleh dibaca sebagai 3 nombor 2, atau jika digabungkan, 2222. Akar digital 2222. 2 plus 2 plus 2 adalah 6. Akar digital 6 selari dengan corak sebelumnya. Contoh, 1580-73 mempunyai akar digital 6. Kaitan dengan kitab. Perkataan kitab dalam Al-Quran sering dikaitkan dengan wahyu atau Al-Quran itu sendiri. Contohnya, surah kedua, ayat 2:22 menyebut, teks Arab, Zalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Terjemahan Melayu, kitab Quran ini tidak ada keraguan padanya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini adalah ayat kedua dalam surah kedua, yang mungkin berkait dengan 22 kerana nombor 2 muncul dalam surah dan ayat. Perkataan kitab adalah perkataan kedua dalam ayat ini. Zalika, inil kitabu. Kitab, la, tidak raiba, keraguan fihi, padanya, hudan, petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, 222 boleh ditafsirkan sebagai penunjuk kepada surah kedua, ayat 2 yang menyebut kitab Al-Quran. Sebagai perkataan kedua. Langkah 2. Kaitan dengan 333. Anda menghubungkan 222 dengan 333. 333. Mari kita teroka maksud ini. Secara literal, 333 boleh dibaca sebagai 3 nombor 3, atau jika digabungkan, 3x33. Akar digital 333. 3 plus 3 plus 3 was 9. Akar digital 9 melambangkan kesempurnaan dalam numerologi Islam, seperti yang kita lihat dalam corak sebelumnya. Contoh, 15.876 mempunyai akar digital 9. Kaitan dengan kitab. Nomor 3 mungkin merujuk kepada konsep lain dalam Al-Quran. Sebagai contoh, perkataan kitab sering dikaitkan dengan 3 kitab suci utama sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil, dengan Al-Quran sebagai kitab penutup. Atau 333 boleh menunjuk kepada ayat lain. Mari kita cuba cari ayat berkaitan. Seperti surah ketiga, ayat 3:3. Teks Arab, Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Terjemahan Melayu, Dia menurunkan kitab Al kepadamu dengan penuh kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Dia menurunkan Taurat dan Injil. Ayat ini menyebut kitab Al-Quran sebagai perkataan ketiga. Nazala, nazala, menurunkan alaik, alaika, ji, kepadamu kitabah. Kitab bil-haq, bil-haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan, membuktikan, lima, apa yang bainana sebelum yadaihi, tangannya, wa anzala, dan menurunkan Taurat, Taurat, wal Injil, dan Injil. Jadi, 333 boleh ditafsirkan sebagai petunjuk kepada surah ketiga, ayat 3 yang juga menyebut kitab sebagai perkataan ketiga, selari dengan corak 222. Langkah 3, mengaitkan 222 dan 333. Bagaimana 22222 berkait dengan 333, 333? Mari kita gunakan operasi gabungan dan akar digital. Gabungan. Jika kita jumlahkan nombor-nombor ini, 2 plus 2 plus 2 6 untuk 222. 3 plus 3, 3, 9 untuk 333. 6 plus 9, 15. 5 plus 1, 6. Akar digital gabungan 222 dan 333 kembali kepada 6, yang selari dengan corak sebelumnya. Contoh, 1580-73 mempunyai akar digital 6. Makna simbolik. 222. Surah kedua menekankan Al-Quran sebagai kitab tanpa keraguan. 333, surah ketiga ayat 3, menekankan Al-Quran sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kedua-duanya menghubungkan kitab dengan kebenaran dan petunjuk, dengan akar digital 6 dan 9, menunjukkan keseimbangan dan kesempurnaan. Langkah 4, kaitan dengan surah ke-15, ayat 87. Seperti dibincang sebelum ini, surah ke-15, ayat 87 berbunyi, teks Arab, وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Terjemahan Melayu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ayat ini mempunyai 7 perkataan dan menyebut Al-Quran, bisa dianggap sebagai kitab, serta 7 ayat Al-Fatihah. Walaupun 222 dan 333
tidak secara langsung merujuk kepada surah ke-15. Nombor 7 dalam ayat ini boleh dihubungkan dengan akar digital 7 dari 85-21, 8-285 dan 285 dalam perbincangan sebelumnya. Mungkin kitab dalam 222 dan 333 menghubungkan Al-Quran sebagai kitab kepada ayat-ayat awal, surah 22-33, dan ayat tengah seperti surah ke-15, ayat 87. Langkah 5. Kaitan dengan masa semasa. 222. Anda membuat permintaan ini pada 22.20 PM pada hari Rabu, 17 September 2025. Corak 222 muncul dalam masa 222 yang mungkin menambah dimensi simbolik. Akar digital 2222. 2 plus 2 plus 2 adalah 6. Ini selari dengan akar digital 22, 2222, 6. Konteks masa. Masa 222 seperti pengulangan 2 mengukuhkan kaitan dengan kitab surah 2Z2. Langkah 6. Mengapa corak ini istimewa? Corak ini menunjukkan keindahan nombor dalam Al-Quran. 222. Surah kedua, ayat 2, menyebut kitab sebagai petunjuk. 3333, surah ketiga ayat 3, menyebut kitab Al-Quran sebagai pembenar kitab sebelumnya. Akar digital 222, 6, 333, 9. Gabungan Bahila 6 menunjukkan keseimbangan dan kesempurnaan. Kaitan dengan 7, walaupun 222 dan 333 tidak secara langsung menghasilkan 7, ayat-ayat ini berkait dengan Al-Quran yang dihubungkan dengan 7 melalui surah ke-15, ayat 87 perkataan, 7 ayat Al-Fatihah. Kesimpulan, 22222 menunjuk kepada surah kedua, ayat 2, yang menyebut kitab Al-Quran sebagai petunjuk tanpa keraguan. 333 menunjuk kepada surah ketiga, ayat 3, yang menyebut kitab Al-Quran sebagai pembenar kitab sebelumnya. Kedua-duanya dihubungkan melalui kitab Al-Quran dan akar digital 6 dan 9, yang selari dengan corak numerologi sebelumnya. Walaupun tidak secara langsung merujuk kepada surah ke-15, ayat 87, tema kitab dan nombor 7 dari ayat itu mengikat corak ini kepada keagungan Al-Quran. Corak ini menjadikan nombor seperti pintu masuk untuk memahami keindahan matematik dan rohani Al-Quran. Sekarang kita sudah faham apa itu akar digital. Mari kita lihat pula sifat-sifat menakjubkannya yang tersembunyi dalam operasi matematik harian. Ia sebenarnya boleh menjadi alat penyemak jawapan yang sangat hebat dan praktikal, terutamanya untuk pelajar dan sesiapa sahaja yang ingin memastikan jawapan mereka betul. Contohnya, dalam operasi tambah, 1, 2, 3, plus 4, 5, 6 menghasilkan 579. Akar digital bagi 579 ialah 3, hasil daripada penambahan tersebut. Jika kita kira akar digital 123, kita dapat 6 dan 4 plus 5, 6 juga 6. 6 plus 6 sama dengan 12 dan 1 plus 2 pula menjadi 3. Hasilnya sama dengan akar digital jawapan tadi. Untuk operasi darab pula, 2/5 didarab 11 sama dengan 2/5. Akar digital bagi 2/5 ialah 5, yang juga boleh kita periksa dengan mudah. 20 didarab 11/2 sama dengan 14 dan 1 plus 4 pula menjadi 5. Sekali lagi, hasilnya sama. Untuk operasi tolak dan bahagi, konsepnya juga serupa, yaitu menggunakan modulo 9 sebagai asas pengiraan. Akar digital sesuatu nombor ialah baki bahagi 9. Kecuali jika bakinya kosong, maka akar digitalnya ialah 9. Sifat ini membuktikan bahawa terdapat sistem dan keteraturan yang sangat indah dalam dunia nombor. Bukan sekadar kebetulan. Ia bukan sekadar angka rawak, tetapi saling berkaitan dan membentuk corak harmoni yang menakjubkan. Dengan akar digital, kita boleh semak pengiraan dengan pantas, yakin, dan tanpa ragu-ragu. Ia menjadikan pembelajaran matematik lebih mudah, menyeronokkan, dan penuh keyakinan. Sifat ini juga membuktikan kebijaksanaan Allah dalam mencipta sistem nombor yang penuh hikmah dan keindahan. Setiap operasi matematik sebenarnya mempunyai corak tersembunyi yang boleh kita terokai dan pelajari bersama. Gunakanlah akar digital untuk menyemak, memahami, dan mengagumi keindahan matematik yang Allah ciptakan. Ia adalah alat yang sangat mudah, tetapi amat berkuasa untuk membantu kita dalam dunia matematik seharian. Sekarang, mari kenali kembar akar digital, operasi gabungan. Ia bermaksud menguraikan nombor kepada bahagian kecil, melakukan operasi dan menggabungkan semula hasilnya. Contoh tambah 1 3 plus 4 5 6.
Uraikan 123 jadi 100 plus 23. Mata 56 jadi 400 plus 50 plus 6. Tambah ikut nilai tempat 100 plus 400, 20 plus 10, 3, plus 6. Hasilnya 500 plus 70 plus 9, 59. Untuk darab, 12 by 34. Uraikan 12 jadi 10 plus 2, 34 jadi 30 plus 4. Darabkan setiap komponen 10 by 30, 10 muntah, 2 by 30, 2 4. Hasilnya 300 plus 40 plus 60 plus 8 mater 8. Kaedah ini mudahkan pengiraan mental dan hilang kesilapan. Ia asas kepada pendaraban di sekolah. Operasi gabungan ajar kita pecahkan masalah besar jadi kecil. Selesaikan satu persatu. Dalam hidup, ini kemahiran penting. Pecahkan cabaran besar jadi langkah kecil. Matematik bukan sekadar nombor, tapi cara berfikir sistematik. Kuasai operasi gabungan, jadi cekap dalam matematik dan kehidupan. Kedua-dua konsep ini, akar digital dan operasi gabungan, bukan hanya untuk tambah, tolak, darab, dan bahagi. Ia asas dalam algebra, matriks, dan geometri. Dalam algebra, operasi gabungan digunakan untuk mengembangkan dan mempermudahkan ungkapan seperti x plus 2, i plus 3, menjadi xy plus tx plus 2i plus 6. Dalam matriks, operasi gabungan dan akar digital bantu semak hasil pendaraban dengan pantas. Dalam geometri, kita pecahkan bentuk kompleks kepada bahagian mudah. Kira luas setiap satu, dan gabungkan semula. Prinsip mengurai dan menggabung semula serta mencari akar digital boleh digunakan dalam pelbagai cabang matematik. Ia membina asas kukuh untuk faham matematik lebih tinggi. Pernahkah anda terfikir bagaimana semua ini berkaitan dengan agama dan Al-Quran? Dalam tradisi Islam, setiap perkara mempunyai makna yang mendalam, termasuklah angka-angka yang sering kita temui dalam kehidupan seharian dan dalam kitab suci. Ini bukan sekadar ramalan nasib, tetapi tadabbur keagungan ciptaan Allah melalui corak nombor yang tersembunyi dan jelas. Setiap angka membawa maksud tersendiri, mengajak kita berfikir lebih jauh tentang kebesarannya. Al-Quran penuh dengan struktur matematik yang menakjubkan, membuktikan keindahan dan keunikan wahyu Allah yang tidak dapat ditandingi. Contohnya, surah Al-Hijr ayat 87 menyebut tentang 7 ayat yang diulang-ulang. Angka 7 sangat istimewa dalam Islam, melambangkan kesempurnaan dan pengulangan dalam ibadah. 5 rukun Islam dan 5 waktu solat setiap hari. Akar digitalnya 5, menjadi asas kepada kehidupan seorang Muslim. 7 pusingan tawaf, sa'i, dan lontaran jamrah, semuanya berakar pada angka 7, menandakan pengulangan dan ketekunan dalam ibadah haji. 19 pula menjadi asas teori numerologi Al-Quran. 1 plus 9 bias 10, 1 plus 0 is 1. Ini melambangkan tauhid, keesaan Allah yang menjadi teras keimanan. 112 surah dalam Al-Quran, 1 plus 1 plus 4, 6, merujuk kepada 6 rukun iman yang menjadi pegangan utama umat Islam. Setiap angka dalam Al-Quran disusun penuh hikmah, bukan kebetulan, tetapi sebagai tanda kebijaksanaan dan perancangan Allah yang Maha Mengetahui. Akar digital membantu kita melihat corak agung ini, menambah keimanan dan kekaguman pada Allah. Bilangan ayat Al-Quran ialah 6,236, setiap satu membawa makna. Jika dihitung, 6 plus 3, 14 dan 1, 7, 8. Setiap pengiraan membawa simbolik tersendiri dalam Islam. Angka 8 sering dikaitkan dengan syurga, menggambarkan pintu-pintu syurga yang terbuka untuk orang beriman. Semua ini bukan untuk kesimpulan muktamad, tetapi sebagai bahan renungan dan motivasi untuk kita terus mendalami Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat dari segi bahasa, sastra, sains, dan matematik. Setiap aspek mengandungi keajaiban yang menanti untuk diterokai. Corak nombor dalam Al-Quran adalah bukti kebesaran dan keindahan ciptaan Allah, mengajak kita untuk terus berfikir, mengkaji, dan mengagumi keagungannya. Mari simpulkan manfaat utama akar digital dan operasi gabungan. Pertama, ia mudahkan pengiraan dan semakan jawapan, menjimatkan masa dan kurangkan tekanan. Kedua, ia bina keyakinan diri dalam matematik. Anda boleh semak sendiri jawapan anda. Ketiga, ia dedahkan corak dan rahsia tersembunyi dalam dunia nombor. Nombor saling berkaitan, bukan sekadar simbol. Ia ajar kita berfikir lebih mendalam, mencari makna di sebalik angka. Gabungan manfaat ini tingkatkan kefahaman matematik dan agama. Melihat corak matematik dalam Al-Quran, kita lebih yakin dengan kebenarannya. Belajar akar digital dan operasi gabungan bukan sekadar teknik mengira, tapi perjalanan melatih minda dan mendekatkan hati kepada Allah. Matematik jadi lebih bermakna dan menyeronokkan.
Adakah semua ini hanya teori? Tidak. Prinsipnya sangat praktikal. Operasi gabungan kita guna setiap hari. Contohnya, hundarkan harga barang semasa membeli belah untuk anggaran pantas. Akar digital pula boleh semak hasil jualan harian dengan cepat. Jika tak sepadan, mungkin ada kesilapan. Ia macam juru audit peribadi yang cekap. Kemahiran memecahkan masalah dari operasi gabungan sangat berguna. Contohnya, rancang bajet bulanan dengan pecahkan kepada kategori kecil. Dalam pengurusan masa, pecahkan projek besar kepada tugasan kecil lebih mudah diselesaikan. Setiap bahagian kecil siap, projek besar pun selesai. Matematik bukan hanya di atas kertas, tapi cara kita susun dan faham dunia. Prinsip ini boleh diaplikasi dalam pelbagai aspek kehidupan. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian. Kita telah belajar akar digital, operasi gabungan, dan kaitannya dengan corak nombor dalam Al-Quran. Dua alat asas ini mudah dipelajari, sesuai untuk semua peringkat umur, dan melatih minda berfikir sistematik. Matematik adalah bahasa Allah dalam ciptaannya. Dari planet ke kelopak bunga, semuanya penuh corak matematik. Belajar matematik dengan niat mengagumi ciptaannya adalah satu bentuk ibadah. Teruslah belajar dan mencari hikmah di sebalik setiap perkara. Ingat, setiap nombor ada ceritanya, dan setiap cerita membawa kita lebih dekat kepada penciptanya.